Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Nur Azurin binti Muhammad Rizwan dari program 8018 Ijazah Sarjana Muda Pendidikan Ekonomi dengan kepujian akan membentangkan mengenai projek penyelidikan tahun akhir yang bertajuk Motivasi Guru Pelatih terhadap pelaksanaan pembelajaran abad ke-21 dalam kalangan pelajar Universiti Pendidikan Sultan Idris. Bagi ekstrak, kajian ini bertujuan untuk mengkaji tahap motivasi guru pelatih di Universiti Pendidikan Sultan Idris dari segi pengetahuan, kemahiran dan sikap dalam melaksanakan pembelajaran abad ke-21. Kajian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Sampel kajian terdiri daripada 350 orang guru pelatih UPSI yang dipilih menggunakan teknik persampalan secara rawat mudah. Data dikumpulkan menggunakan borang sak sidik sebagai instrumen menggunakan skala Likert 5 mata. Data dianalisis menggunakan analisis deskriptif dan inferensi menggunakan SPSS versi 25. Dapatan kajian diharapkan berupaya menunjukkan hubungan yang signifikan dalam motivasi guru pelatih bagi aspek pengetahuan, kemahiran dan sikap guru pelatih UPSI dalam melaksanakan PAK21. Kajian ini diharapkan dapat memberi pencerahan berhubung sejauh mana pengetahuan, kemahiran dan sikap dapat mempengaruhi kesediaan guru pelatih bagi pelaksanaan PAK21. Kajian ini juga mencadangkan guru pelatih di UPSI untuk meningkatkan kesedaran terhadap pengetahuan, kemahiran dan sikap dalam melaksanakan PAK21 agar hasrat untuk meningkatkan pencapaian dalam bidang pendidikan negara bertambah baik mengikut keperluan pelajar. Seterusnya, terdapat 3 penyataan masalah bagi kajian ini. Yang pertama, menurut Mazlini Aznan 2021, PAK21 merupakan salah satu agenda yang ditekankan dalam Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia PPPM 2013 hingga 2025. Menurut Neo Ibrahim dan Asadah 2011, pendidikan abad ke-21 pada masa kini memberi penekanan kepada kaedah pembelajaran berpusatkan murid dan bahan pengajaran di mana guru mestilah mempelbagaikan kaedah pengajaran mereka dengan menitikberatkan kepelbagaian gaya pembelajaran murid tanpa bergantung kepada kaedah tradisional iaitu chalk and talk semata-mata. Menurut Rusdiana 2020, penyediaan bahan PDPC kepada pelajar masih jauh dari memuaskan kerana tahap kemahiran pendidik yang rendah. Selain itu, kurang kefahaman guru semasa menggunakan teknologi bagi melaksanakan PAK21. Terdapat 4 objektif bagi kajian ini iaitu yang pertama, mengenal pasti tahap motivasi guru pelatih UPSI dari aspek pengetahuan, kemahiran dan sikap terhadap pelaksanaan PAK21. Yang kedua, mengenal pasti perbezaan tahap motivasi guru pelatih UPSI dari segi pengetahuan, kemahiran dan sikap terhadap pelaksanaan PAK21. Yang ketiga, mengenal pasti hubungan antara tahap motivasi guru pelatih UPSI dari aspek pengetahuan, kemahiran dan sikap terhadap pelaksanaan PAK21. Dan yang terakhir, mengenal pasti hubungan yang signifikan dari aspek pengetahuan, kemahiran dan sikap guru pelatih UPSI terhadap pelaksanaan PAK21. Seterusnya, bagi persoalan kajian yang pertama, apakah tahap motivasi guru pelatih dari aspek pengetahuan, kemahiran dan sikap terhadap pelaksanaan PAK21? Yang kedua, adakah terdapat perbezaan dari aspek pengetahuan, kemahiran dan sikap terhadap pelaksanaan PAK21? Yang ketiga, adakah terdapat hubungan antara tahap motivasi guru pelatih dari aspek pengetahuan, kemahiran dan sikap terhadap pelaksanaan PAK21? Dan yang keempat, adakah terdapat hubungan yang signifikan dari aspek pengetahuan, kemahiran dan sikap guru pelatih terhadap pelaksanaan PAK21? Bagi metodologi kajian ini, reka bentuk kajian adalah berbentuk kuantitatif iaitu melalui kaedah tinjauan. Di samping itu, teknik persampalan yang digunakan adalah persampalan rawat mudah. Bagi populasi kajian adalah sebanyak 4,011 orang guru pelatih dari semua fakulti semester 6 dan 7 yang telah menjalani latihan mengajar. Data diperoleh daripada statistik yang dikeluarkan oleh pihak Pusat Latihan Mengajar dan Industri UPSI 2023. Saiz sampel yang ditetapkan dalam kajian sebenar adalah seramai 351 orang guru pelatih, manakala bagi kajian rintis adalah seramai 30 orang guru pelatih. Bilangan sampel yang ditetapkan adalah berdasarkan jadual Craigie dan Morgan 1970. Instrumen kajian adalah berbentuk borang soal sidik yang menggunakan skala Likert 5 mata dengan menggunakan pautan Google Form. Bagi kajian rintis dalam kajian ini, nilai kebolehpercayaan hasil dapatan bagi nilai perkali alfa Cronbach telah diperoleh adalah sebanyak 0.873. Kajian rintis ini dijalankan kepada 30 orang responden dari program 8018 Ijazah Sarjana Muda Pendidikan Ekonomi. Menurut CUA 2012, nilai kebolehpercayaan instrumen yang memuaskan dan item-itemnya boleh diterima adalah pada nilai 0.65 ke atas. Maka item-item tersebut boleh digunakan untuk jalankan kajian sebenar.
Seterusnya, bagi dapatan kajian, kaedah analisis data dibahagikan kepada dua, iaitu secara deskriptif dan inferensi, iaitu ujian T, korelasi Pearson dan ujian regresi linear berbilang menggunakan SPSS versi 25. Dapatan kajian untuk persoalan 1 dianalisis dengan melihat kepada jadual interpretasi Skomin dan konsensus sisian piawai. Konstruk ataupun boleh ubah yang terdapat dalam kajian ini adalah aspek pengetahuan, kemahiran dan sikap. Berdasarkan jadual interpretasi Skomin, jelas menunjukkan nilai bagi ketiga-tiga konstruk di antara nilai 3.40 hingga 4.49, iaitu menurut Sumiati Suparmin 2016, nilai interpretasi ketiga-tiga konstruk adalah pada tahap yang tinggi. Manakala berdasarkan purata sisian piawai, menurut Ramli 1999, nilai konsensus bagi konstruk pengetahuan, kemahiran dan sikap adalah pada tahap yang sederhana. Dapatan kajian untuk persoalan 2 dianalisis ke atas demografi untuk melihat perbezaan antara tahap motivasi dari aspek pengetahuan, kemahiran dan sikap dalam melaksanakan PK21 menggunakan ujian T dan ANOVA. Okey, bagi demografi jantina menggunakan ujian T, nilai signifikannya adalah 0.015. Maka ini menunjukkan terdapat perbezaan antara jantina, lelaki dan perempuan terhadap motivasi guru pelatih dalam melaksanakan PAK21. Okey, bagi demografi umum menggunakan ujian T juga, nilai signifikannya adalah 0.06. Maka terdapat perbezaan yang signifikan antara umur 21 hingga 23 tahun dan 24 hingga 26 tahun terhadap motivasi guru pelatih dalam melaksanakan PAK21. Seterusnya adalah demografi bangsa menggunakan ujian ANOVA, nilai signifikannya adalah 0.472. Maka tiada perbezaan yang signifikan antara demografi bangsa Melayu, Cina dan India terhadap motivasi guru pelatih. Seterusnya adalah demografi agama menggunakan ujian ANOVA juga, nilai signifikannya adalah 0.479. Maka tiada perbezaan yang signifikan antara demografi agama terhadap motivasi guru pelatih. Seterusnya adalah demografi semester menggunakan ujian T. Ini kerana digunakan ke atas semester 6 dan 7 sahaja. Oleh itu nilai signifikannya adalah 0.952. Maka tidak terdapat perbezaan yang signifikan antara pelajar semester 6 dan 7 terhadap motivasi guru pelatih dalam melaksanakan PAK21. Seterusnya adalah demografi fakulti menggunakan ujian ANOVA, nilai signifikannya adalah 0.001, maka terdapat perbezaan yang signifikan antara demografi fakulti terhadap motivasi guru pelatih. Seterusnya adalah tempat tinggal menggunakan ujian T, nilai signifikannya adalah sama seperti fakulti iaitu 0.001, maka terdapat perbezaan yang signifikan antara demografi tempat tinggal iaitu bandar dan luar bandar terhadap motivasi guru pelatih dalam melaksanakan PAK21. Dan yang terakhir adalah demografi tahap pendidikan ibu bapa menggunakan ujian ANOVA, nilai signifikannya adalah 0.001, maka terdapat perbezaan yang signifikan antara demografi tahap pendidikan ibu bapa terhadap motivasi guru pelatih dalam melaksanakan PAK21. Dapatan kajian bagi persoalan 3 diuji menggunakan ujian korelasi Pearson. Ujian korelasi Pearson dilaksanakan ke atas data yang melibatkan aspek pengetahuan, kemahiran dan sikap ke atas motivasi bagi melihat kekuatan hubungan di antara pemboleh ubah tersebut. Jadual yang dipaparkan menunjukkan dapatan kajian bagi korelasi Pearson antara pengetahuan dan motivasi. Hasil dapatan memaparkan nilai perkali korelasi R adalah 0.774, manakala nilai P signifikan ialah 0.000, di mana ia lebih kecil daripada 0.05. Nilai P ni jelas menunjukkan bahawa terdapat hubungan yang positif di antara pengetahuan dan motivasi guru pelatih terhadap pelaksanaan pembelajaran abad ke-21. Anggaran kekuatan hubungan antara pengetahuan dan motivasi tersebut adalah sederhana. Jadual seterusnya menunjukkan analisis korelasi Pearson antara kemahiran dan motivasi. Ia menunjukkan bahawa terdapat hubungan yang positif di antara kemahiran dan motivasi guru pelatih terhadap pelaksanaan pembelajaran abad ke-21. Hubungan ini ditunjukkan oleh nilai perkali korelasi di mana nilai R ialah 0.770 dan nilai P signifikan adalah 0.000. Hubungan daripada nilai perkali korelasi tersebut menunjukkan hubungan yang kuat antara kemahiran dan motivasi guru pelatih terhadap pelaksanaan pembelajaran abad ke-21.
Jadual yang terakhir bagi dapatan kajian persoalan 3 menunjukkan terdapat hubungan yang positif di antara sikap dan motivasi guru pelatih terhadap pelaksanaan pembelajaran abad ke-21 iaitu nilai perkali koreksi yang tinggi iaitu R ialah 0.823 iaitu di antara 0.70 hingga 1 manakala nilai signifikan P adalah 0.000 iaitu lebih kecil daripada 0.05. Nilai perkali koreksi ini menunjukkan hubungan yang kuat di antara sikap dan motivasi guru pelatih terhadap pelaksanaan pembelajaran ke-21. Oleh itu, dapatan kajian bagi ketiga-tiga pemboleh ubah iaitu pengetahuan, kemahiran dan sikap mempunyai hubungan yang positif terhadap motivasi guru pelatih dalam melaksanakan PAK 21. Dapatan kajian bagi persoalan 4 diuji menggunakan analisis regresi linear berbilang adalah untuk mengenapasi hubungan yang signifikan dari aspek pengetahuan, kemahiran dan sikap guru pelatih terhadap pelaksanaan pembelajaran abad ke-21 dalam kalangan pelajar di Universiti Pendidikan Sultan Idris. Jadual di bawah menunjukkan hasil analisis hubungan antara pengetahuan, kemahiran dan sikap terhadap motivasi dalam pelaksanaan PAK 21. Hasil kajian menunjukkan bahawa kesemua aspek mempunyai hubungan yang signifikan secara positif terhadap motivasi guru pelatih, di mana kesemua aspek mempunyai nilai signifikan yang lebih kecil daripada 0.05. Hal ini menunjukkan bahawa peningkatan pengetahuan, kemahiran dan sikap guru pelatih akan menyebabkan peningkatan motivasi dalam melaksanakan PAK 21. Bagi implikasi dan cadangan untuk kajian ini, implikasinya kajian ini diharapkan dapat memberi pencerahan berhubung sejauh mana pengetahuan, kemahiran dan sikap dapat mempengaruhi kesediaan guru pelatih bagi pelaksanaan pembelajaran abad ke-21. Cadangan, kajian ini mencadangkan guru pelatih di UPSI untuk meningkatkan kesedaran terhadap pengetahuan, kemahiran dan sikap dalam melaksanakan PAK 21 agar hasrat untuk meningkatkan mutu pencapaian dalam bidang pendidikan negara bertambah baik mengikut keperluan pelajar. Bagi kesimpulan dapatan kajian, melalui hasil deskriptif, kajian ini dapat mengenapasi tahap motivasi dari aspek pengetahuan, kemahiran dan sikap dalam melaksanakan pembelajaran abad ke-21, manakala melalui analisis inferensi terdapat hubungan signifikan antara pengetahuan, kemahiran dan sikap. Oleh itu, kesemua objektif telah tercapai. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.